Okey, bagaimana kita nak tambahkan pecahan? Okey, yang pertama sekali kita mesti pastikan penyebut adalah sama. Baru kita boleh tambahkan pecahan. Okey, penyebut tu maksudnya nombor di bawah lah. Okey, kita cek nombor di bawah tu sama ke tidak. Kalau tak sama, kita perlu samakan. Okey, sekejap lagi teacher terangkan semula bagaimana kita nak samakan penyebut. Okey, yang kedua, langkah kedua, kita hanya tambahkan pengangka sahaja iaitu nombor di atas. Okey, nombor di bawah tidak perlu iaitu tidak perlu tambahkan penyebut. Nombor di bawah lah maksudnya. Okey, yang ketiga, jawapan sama ada hanya dalam bentuk pecahan wajah, nombor bercampur atau nombor bulat sahaja. Kejap lagi kita tengok semula apa maksud ketiga-tiga ini. Okey. Yang keempat, jawapan mesti dalam bentuk termudah. Okey, maksudnya bila awak dah kira, jawapan awak tu mesti dalam bentuk termudah. Maksudnya dalam bentuk yang terkecil. Okey, yang ni pun kita akan tengok semula kejap lagi. Okey, dan akhir sekali, jawapan dalam pecahan wajah adalah salah. Okey, kalau awak kira kemudian tiba-tiba jawapan akhir awak tu dalam bentuk pecahan tak wajar, jadi jawapan awak tu tak diterima lah. Okey, apa awak perlu buat? Awak perlu tukarkan pecahan tidak wajar tu kepada nombor bercampur. Okey, bagaimana kita nak tukar pecahan wajar kepada nombor bercampur? Minta maaf, bagaimana kita nak tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Kita bahagikan. Okey, kita tengok contoh. Okey, ulang kaji semula. Pecahan wajar. Okey, pecahan wajar ialah pecahan yang pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Okey, 2/3. Maknanya ni pecahan wajar lah. Sebab pengangka dia 2. Lebih kecil daripada penyebut dia 3. 3 ni lebih besar. So, ini adalah pecahan wajar. So, apa lagi contoh pecahan wajar? 1/2, 3/4, 5/7 dan sebagainya lah. Okey, yang kedua, pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar, pengangka dia mesti lebih besar daripada penyebut. Maksudnya nombor atas ni lebih besar lah. Nombor bawah lebih kecil. Sebab tu dia jadi pecahan tak wajar. So, 5/2. Ni pecahan tak wajar lah. Okey, apa lagi contoh? 4/3. 5/3. 9/7. Dan lain-lain. Okey, nombor bulat ni awak dah tahulah. Nombor bulat ialah nombor biasa. Bukan dalam bentuk pecahan, bukan dalam bentuk perpuluhan. Dia nombor yang awak belajar dari darjah 1 tu. Nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, itu nombor bulat lah. Yang keempat, nombor bercampur. Nombor bercampur ni ialah campuran antara nombor bulat dengan pecahan wajar. Okey, 2 ni nombor bulat. 3/4 ni pecahan wajar. So, 2, 3/4 ni dia jadi nombor bercampur. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh 1. Okey, contoh 1. 5/6 tambah 2/6 tambah 4/6. Okey, dekat sini awak perhatikan penyebut dia dah sama. Okey, penyebut dia dah sama. Bila penyebut dah sama, kita boleh terus tambahkan pecahan itu. Okey, apa yang kita nak tambah? Kita hanya tambahkan pengangka sahaja, iaitu nombor di atas. Okey, penyebut tidak perlu tambah. Penyebut awak hanya salin semula. Kalau penyebut dia 6, 6 lah bawah ni. Okey, kita tambahkan pengangka. 5 tambah 2, 7. 7 tambah dengan 4, kita dapat 11. Jadi awak dapat 11/6. Okey, perhatikan 11/6 ini ialah pecahan tak wajar. Teacher dah bagi tahu tadi, jawapan pecahan tak wajar tak diterima.
Okay, maksudnya salah lah kalau awak buat. Tinggalkan macam ni. So, apa awak perlu buat? Awak perlu bahagikan. Kita nak tukar pecahan wajar jadi nombor bercampur, kita bahagikan. Bahagikan macam mana? Pengangka dibahagi dengan penyebut. Maknanya pengangka kat dalam, penyebut dekat luar. Jadi kita bagilah. Okay, 6 darab 1, 6. Jadi 11 tolak 6 dapat 5. So apa nombor bercampur dia? Okay, teacher buat J ni supaya awak tahu urutan apa yang perlu tulis dulu. Okay, 1 ni tulis dulu. Jadikan dia nombor bulat. Kemudian baki ni dia jadi pengangka. Dan nombor 6 ni dia jadi penyebut. Maksudnya penyebut dia samalah walaupun awak dah bahagikan tu, penyebut dia kekal 6. Okay, so jawapan dia ialah 15/6. Okay, jawapan dia dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kita boleh terimalah. Okay, sebelum kita teruskan ke contoh kedua, okay, awak semak dulu jawapan awak ni. Adakah ia dalam bentuk termudah? Okay, kalau dia belum dalam bentuk termudah, awak kena pemudahkan lah. Okay, kena tengoklah dia boleh potong dengan sifir berapa. Okay, 5 dengan 6 ni, adakah dia berada dalam sifir lain selain dari sifir 1? Rasanya tak ada kot. Tengok, kalau sifir 5 contoh, 6 tak ada dalam sifir 5. Okay, 5 pun tak ada dalam sifir 6. Jadi maksudnya, yang ni dah dipermudahkan lah. Maksudnya tak boleh dipermudahkan lagi. So jawapan akhir kita ialah 15/6. Okay, contoh yang kedua. Okay, perhatikan contoh yang kedua ini. 1/2 tambah dengan 1/4. Okay, dekat sini penyebut tak sama. Okay, penyebut tak sama. Jadi kita kena carilah penyebut baru yang sama. Kita kena samakan penyebut tu. Maksudnya kita kena cari penyebut baru yang sama. Macam mana nak cari? Kita listkan sifir. Okay, sebab ini penyebut dia 2, ni penyebut dia 4. Jadi awak listkan sifir 2 dengan sifir 4. Okay, kita tulis sifir 2 dulu. 2, 4, 6, 8, 10. Sifir 4, 4, 8, 12, 16, 20. Okay, kemudian dalam dua-dua sifir ni, awak cuba cari apa nombor yang sama dan yang paling kecil. Okay, dekat sini nombor 4 adalah nombor yang sama. Kemudian awak jumpa lagi 8 pun adalah nombor yang sama berada dalam kedua-dua sifir. Tapi penyebut baru ni kita tak nak 8 ni. Sebab apa? Sebab 8 ni besar. Kita nak nombor sama yang lebih kecil, yang paling kecil. Okay, yang paling kecil ialah nombor 4. Nombor yang sama yang paling kecil adalah nombor 4. Ini sebenarnya kita panggil gandaan sepunya. Oleh sebab nombor 4 ni terkecil dalam kedua-dua sifir ni, kita panggil dia sebagai gandaan sepunya terkecil. Okay, dalam bahasa mudahnya penyebut barulah, penyebut yang sama yang kita akan pilih sebagai penyebut baru. Okay. Jadi kita pilih 4 ni sebagai penyebut baru. Okay, kita tengok. 1 ni nak dapatkan 4 kena darab berapa? Darab 2 kan? Okay, yang ni ialah 2 darab 1. Yang ni ialah 2 darab 4. Jadi 2 darab 2 lah nak dapatkan 4. Maaf, ni tadi 2 darab 2 dapat 4. So kat sini kita buatlah 2 darab 2. Okay, bila penyebut didarab dengan 2, pengangka pun awak kena darab 2 lah. Macam ni. Okay. Kemudian tambah dengan 1/4. Kenapa yang ini kita tak darab? Sebab 4 ni dia memang dah sama dengan ini. Jadi kalau awak darab pun awak akan dapat balik nombor ni. Contoh kita tengok. 4 ni ialah 4 darab 1 kan. Jadi sebenarnya yang ni 4 darab 1 lah. Jadi kalau nombor bawah darab 1, nombor atas pun darab 1 lah. Okay, bila 1 darab 1 awak dapat balik nombor 4, nombor 1. Okay, bila 4 darab 1 awak dapat balik nombor 4.
Jadi sebab tu teacher kata kalau didarab dengan sifar 1 ni tak payah tulis pun tak apa, terus tulis semula 1/4 sebab memang penyebut dia dah 4. Okay. So bila dah sama penyebut macam ni, baru kita tambahkan pengangka dia. 2 tambah 1, kita dapat 3. Jadi jawapan dia 3/4. Jawapan dia adalah dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi diterima. Okey. Okey, awak perhatikan bila awak mencari gandaan sepunya terkecil iaitu nombor yang sama yang paling kecil berada dalam kedua-dua sifar tu tadi. Okey, bila awak pilih nombor terkecil, jadi awak dah tak perlu nak mansuhkan ataupun tak perlu nak pemudahkan dekat sini, nampak? Awak terus dapat jawapan dalam bentuk pecahan termudah. Kalau awak pilih 8 tadi, awak kena pemudahkan jawapan akhir untuk dapatkan 3/4 ni. Sebab tu teacher kata tadi, pilih penyebut yang sama yang paling kecil. Okay. Selagi boleh jumpa yang kecil, pilih yang kecil tu. Jangan pilih yang lebih besar sebab lebih besar nanti kita kena potong dia untuk dapatkan yang paling kecil ni. Okay, jelas Okay, yang ketiga, contoh yang ketiga, yang ni pun sama, penyebut dia tak sama. Jadi awak kena buatlah sifar 10 dengan sifar 2 kat sini. Okay, teacher dah listkan ni. Okay, kemudian kita cari gandaan sepunya terkecil tu, iaitu nombor yang sama yang terkecil tu. Okay, kat sini nombor 10 lah. Kat sifar 10 ada nombor 10, sifar 2 pun ada nombor 10. Jadi kita tengok. Okay, oleh sebab ni dah memang kita pilih 10, jadi yang ni kita salin balik lah. Tak payahlah buat 10 darab 1, 10, 11 darab 1, 11 sebab awak akan dapat nombor yang sama balik kan. Jadi kalau dia dah memang darab 1 ni, salin je balik. 11/10 ni. Okay, kemudian yang ni, 2 ni. Okay, 2 darab berapa dapat 10? Okay, 2 darab 5 lah. Ni 2 darab 1, 2 darab 2, 2 darab 3, 2 darab 4, 2 darab 5. So 2 darab 5 dapat 10. Okay, bila penyebut darab 5, pengangka pun kena darab 5 lah. Jadi 1 darab 5. Okay, bila selesaikan awak dapat 5/10. Yang ni dah sama penyebut. Bila dah sama penyebut, baru kita boleh tambahkan pengangka dia. Okay, tambahkan pengangka dia, 11 tambah 5 dapat 6. 16. 16/10. Okay, 16 dengan 10 ni dia ada dalam sifar 2. Kalau awak semak kat sifar, dia ada dalam sifar 2. Jadi kita potong lah. 2 darab 8 dapat 16. 2 darab 5 dapat 10. Jadi 8/5 lah. Okay. 8/5 ni ialah pecahan tak wajar. Jawapan kita tak nak dalam pecahan tak wajar. Jawapan kita nak tak diterima kalau dalam pecahan tak wajar. Jadi awak kena tukarlah jadi nombor bercampur. Okay, nak tukar jadi nombor bercampur macam tadi, kita bahagikanlah. Pengangka dibahagi dengan penyebut. 8 bahagi 5, kita dapat 5 darab 1, 5. Okay, 8 tolak 5, 3. So, 1, 3/5. Macam teacher tulis ni. Okay? Okay. 3 dengan 5 ni, kita tak payah pemudahkan lagi lah sebab kita dah pemudahkan kat sini. Kalau tadi awak terus bahagikan 16 dengan 10, okay, kalau tadi awak terus bahagikan dekat sini, jadi yang jawapan akhir awak tu awak kena pemudahkan lagi. Tapi sebab awak dah pemudahkan siap-siap kat sini tadi, awak dah mansuhkan, awak dapat 85 tu. So dia dah jadi bentuk termudah lah. Jadi tak payahlah potong lagi kat sini. Okay. Seterusnya contoh keempat. Okay. 1, 1/2 tambah 3, 1/5 tambah 1, 3/4. Okey, perhatikan. Nombor bercampur ni semua ada nombor bulat kan? Ni nombor bulat dia 1, ni nombor bulat dia 3, nombor bulat dia 1. So awak boleh asingkan nombor bulat ni. Maksud teacher awak tambahkan siap-siap nombor bulat ni. Asingkan dia daripada pecahan. Maksudnya ni 1 tambah 3 tambah 2. 1 tambah 3 tambah 1 dapat 5 kan? 5 ni kita tulis dulu. Jadi 5 tambah dengan baru kita tulis semula pecahan tu.
tambah dengan 1/2, tambah 1/5, tambah 3/4. Okey, kemudian oleh sebab penyebut tak sama, kita carilah penyebut baru yang sama tu. Okay, kita listkan dulu sifir 2, sifir 5 dengan sifir 4 kat tepi ni. Okay, bila awak listkan sifir, awak akan dapat gandaan sepunya terkecil dia, iaitu nombor yang sama dan terkecil dalam ketiga-tiga sifir ni ialah 20. Okay, awak akan dapat 20. Jadi kita pilihlah 20 ni sebagai penyebut yang baru. Ni, penyebut baru. Okay, sebelum tu kita kena selesaikan kat sini. Okay, 2 ni nak dapatkan 20. 2 ni macam mana kita nak dapatkan 20? Jadi kena darab 10 lah. Darab 1, darab 2, darab 3, darab 4, darab 5, darab 6, darab 7, darab 8, darab 9, darab 10. Jadi 2 darab 10. So pengangka pun darab 10 lah. 1 darab 10. Tambah dengan, okay, 5 nak dapatkan 20. Kita kena darab 4 lah kan. Sebab 5 darab 1, ni 5 darab 2, ni 5 darab 3, ni 5 darab 4. So nak dapatkan 20, 5 darab 4. Okay, kalau penyebut darab 4, pengangka pun darab 4. Jadi 1 darab 4. Okay, akhir sekali tambah pula dengan yang ini. 4 nak dapatkan 20. Kena darab 5 lah. 4 darab 1, 4 darab 2, 4 darab 3, 4 darab 4, 4 darab 5. Maaf ni 16. Okay, ni silap ni. Ni sebenarnya 16 kat sini. 16. Okay. Okay, jadi 4 darab 5, 20. Okay, jadi 4 darab 5. Pengangka pun darab 5 lah. 3 darab 5 sama dengan berapa? Okay, kita selesaikanlah satu-satu. 5 ni nombor bulat, salin aja dia, tak ada masalah. Kemudian tulis tambah. Okay, 1 darab 10, 10 per dengan 20. Tambah dengan 1 darab 4, 4 per dengan 20. Tak payahlah awak kira lagi yang bawah ni sebab awak dah pilih 20. Dia memang akan jadi 20 lah penyebut dia tu. Okay, kira yang atas je. So, tambah dengan 3 kali 5, 15 per 20. So, bila kita tambah, kita akan dapat 5 ni salin semula. Tambah dengan 10 tambah 4 tambah 15, awak akan dapat 29 per 20. Okay, perhatikan kat sini, ini adalah pecahan tak wajar. Okay, bila pecahan tak wajar, awak kena bahagi. Tukar dia jadi nombor bercampur. Okay, kita bahagikan, kita dapat 19 per 20. Yang ini. So, akan dapat 5 tambah dengan 1, 9 per 20. Okay, 5 tambah 1. 6 lah. Sebab dia dua-dua nombor bulat. Nombor bulat awak boleh tambah. So, 5 tambah 1, 6. 9 per 10, 9 per 20, salin semula. Okay, kemudian cek lah 9 dengan 20 ni boleh dipotong lagi tak? Ada tak 9 dengan 20 ni dalam sifir yang sama? Kalau tak ada, jadi jawapan akhir dia memang 6, 9 per 20. Kalau dia boleh potong, awak kena potong untuk pemudahkan dia. Okay? Okay. Itu sahaja. Okay, nanti cuba jawab soalan yang teacher berikan. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum dan terima kasih.